Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan kesempatan lagi dan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang solat berjamaah dan menghidupkan majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membicarakan tentang menuju kepada solat dengan rajin pada muka surat 169. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Pada pertemuan yang lalu kita membaca, dan jangan bersegera apabila membaca segala bacaannya, maka bahawasanya tiada dapat tadabbur serta bersegera. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita ni bila di dalam sembahyang, walaupun kaedah bacaan ini dia ada 3 kaedah. Kita boleh baca secara murattal ataupun membaca secara mujawwad. Murattal mujawwad ni lebih kurang samalah, bacaannya perlahan. Kalau mujawwad ini dia ada lagu-lagu dia, seperti mana yang dibaca oleh qari-qari di dalam musabaqah tu, itu nama bacaan mujawwad, kan? Kalau murattalnya bacaannya perlahan, tapi tidak ada maknanya lagu yang terlalu banyak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan murattal. Kalau kita dengar tu maknanya bacaan yang tenang, kan? Yang keduanya, bacaan dalam bacaan Quran ini dinamakan bacaan tartil, mujawwad, kemudian bacaan tartil, dan ada bacaan yang itu namanya bacaannya hadar. Jadi tadwir, satu bacaan tadwir ni cepat sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bacaan tadwir, laju sikit. Hukum-hukumnya masih dijaga. Dan satu bacaan ni namanya hadar. Hadar ni bacaannya laju. Laju ni bukan maksud laju dia rempur semua, kan tuan-tuan. Bacaannya laju dalam keadaan dijaga hukum-hukumnya. Kerana biasa orang mengulang Quran, mungkin sekali mengulang, jadi dia perlu baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bacaan hadar. Jadi kita boleh gunalah mana-mana. Tapi bacaan ini bila kita dalam sembahyang, jangan bersegera-bersegera. Kan? Ada orang suka baca surah pendek, inna a'tayna kal kausar fashalli li rabbika wa inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat dia. Laju pula benda tu. Amin je inna a'tayna. Makmum baru alhamdulillah dia dah rukuk dah.
Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ambillah bacaan-bacaan yang sederhana. Mana ayat-ayat yang sederhana, 5 ayat, 10 ayat kan. Jadi kalau kita nak baca surah pendek pun, tamak-ninah tu biar lama. Dia lama. Waladdallin. Amin. Lamakan sikit tamak-ninah untuk menyambung pada surah yang lain. Walaupun kita baca ayat ni pendek. Kan? Supaya apa? Memberi kesempatan kepada makmum tu untuk membaca suratul Fatihah dan mereka tidak berkejar-kejar. Kerana apabila baca dia terkejar-kejar ni, dia tidak dapat tadabbur pada bacaan dia. Sebab tu jangan baca laju. Nak tengok lajunya bila? Sembahyang tarawih. Itu dia. Sebab nak menghabiskan 20 rakaat, Fatihah senapas, surah-surah tu senapas, habis ujung bulan tak bernafas lah. Rupanya mati belaka. Kan? Jadi tuan-tuan jangan baca biar pendek tak apa. Baca 2-3 ayat, baca tapi sederhana. Jadi kita pun semayang jadi tenang. Tujuan semayang ni apa tuan-tuan? Tamak-ninah. Dia ada ketenangan. Saya ada tamak-ninah. Jadi dan apabila rukuk dan sujud, maka hendaklah tetapkan serta tamak-ninah. Bila rukuk ni tetap. Kan? Tetap. Rokok tu tetap turun betul-betul. Jangan baru turun dan naik. Itu dia. Baru sujud, baru sentuh dan naik. Itu tak tetap. Maknanya dia sujud tu semua anggota-anggota sujud dah kena betul. Kemudian sujudnya tetap berserta dengan tamak-ninah. Apa dia tamak-ninah? Diam kemudian daripada bergerak. Duduk. Maknanya sujud tu atau rukuknya tadi turun tetap, maka diam. Sekadar apa diamnya? Sekali tasbih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu dah cukup lah tu. Terhasil tu tamak-ninah. Kan? Kita baca sekali ke, 3 kali ke, kan? Atau ditambah dengan zikir-zikir yang lain ataupun bacaan-bacaan yang lain. Baca subuhun qudus rabbul malaikati waruh, boleh masuk. Ada macam-macam yang dibaca ketika mana rukuk, sujud dah kita sempurna kan. Jadi maknanya tamak-ninah ni diam kemudian daripada bergerak, ataupun diam yang di antara 2 kali bergerak. Diam di antara 2 kali bergerak. Dan sekurang-kurangnya bahawa dikata apa? Bahawa menetapkan anggota dalam rokok dan sebagainya, iaitu kadar zikir subhanallah. Sebab tu bila tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita qiyam tu, kita angkat takbir tu, maknanya mesti ada tamak-ninah. Berdiri dengan tamak-ninah. Masuk tu berdiri tu tetap. Tetap satu. Tamak-ninah tu satu. Bila kita berdiri ni, masuk kan, orang masuk dalam sembahyang nak mula takbiratul ihram, kan? Dia masuk di dalam barisan tu, dia mesti berdiri tetap. Jangan masih bergoyang-goyang lagi goyang. Jadi tak boleh. Bila kita sembahyang ni masuk dalam saf tu dah tetap. Dan tamak-ninah maksud apa? Tenang. Dia tenang. Baru angkat takbir, Allahu Akbar. Jadi kita sembahyang ni tuan-tuan kena diperhalusi balik semua ni. Kita punya sembahyang tu kita kena perhalusi balik. Kerana kadang-kadang sembahyang ni tamak-ninahnya tak ada. Sedangkan tamak-ninah tu rukun. Meninggalkan tamak-ninah di dalam sembahyang
bermakna meninggalkan rukun dalam solat yang boleh menyebabkan solat seseorang itu tidak sah. Boleh tak sah sebenarnya, kan? Dan jangan engkau pagutkan seperti pagut ayam. Semayang ni jangan macam pagut ayam. Tup tup, wah macam tu ada kata. Kejap turun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memang 7 minit. 20 rakaat 7 minit habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, itu apa? Ini perlumbaan ke apa? Nah. Bila ditemu ramah, kami sudah sembahyang 40 tahun begini daripada nenek moyang kami. Wah, bangga pula. Jadi jangan tuan-tuan, kan? Biarlah dia buat begitu. Sembahyang ni mesti dipandu dengan ilmu. Orang nak buat cara mana sekalipun biarkanlah. 7 minit ke berapa minit dia nak sembahyang, kita sembahyang ni biar pandu dengan ilmu. Bila kita sembahyang dia ada ilmu ni, jadi sempurna, kan? Jadi sempurna. Jadi maknanya ibadat kita jadi tertib dan teratur, kan? Maka tiada sah sembahyang, kerana tamakninah itu rukun sembahyang. Tiada sah sembahyang sama ada fardunya atau sunatnya dengan ketiadaannya. Ingat tu. Kerana dia kata apa? Tamakninah ni rukun. Orang yang meninggalkan rukun tamakninah ni sebagai satu rukun, sama ada sembahyang fardu, sembahyang sunat, hukumnya tak ada tamakninah, tak sah salat. Tidak sah salat. Jadi itu tuan-tuan. Kerana apa? Orang yang tiada sempurnakan rukunnya, rukuknya dan sujudnya dan khusyuk dalam sembahyang itu, ialah yang dinamakan orang yang mencuri seperti barang yang disebut di dalam hadis. Jadi orang yang sembahyang, rukuk tak sempurna, sujud tak sempurna, khusyuknya tak ada, ini dinamakan orang yang mencuri dalam solat. Kan? Orang mencuri dalam solat, rupa-rupanya dalam sembahyang pun ada orang mencuri. Bagaimana dia mencuri dalam solat? Apabila dia solat meninggalkan tamakninah di dalam solat. Kan? Jadi ini berlaku seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Abi Qatadah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata aswa'un nasi sariqatan lillazi yasriqu min salatihi. Jadi sejahat-jahat manusia, sejahat-jahat manusia, nisbah mencuri itu ialah sejahat-jahat pada nisbah orang mencuri ini. Orang mencuri ini semuanya tak elok, jahat, tuan-tuan. Itu perkara kejinya. Tapi ada orang yang lebih keji daripada itu. Ada orang lebih keji daripada itu, ialah dinisbahkan mencuri orang yang mencurikan solatnya. Dia mencuri dalam solat. Mana apa? Dia meringan-ringankan, tamakninah dia ringankan, rokok dia ringankan, kan? Qalu ya Rasulullah. Orang tanya, bila Rasulullah sebut ada orang mencuri dalam solat, para sahabat pun tanya, wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha, atau qala la yuqimu sulbahu fi ruk'i was-sujudi. Rasulullah kata apa? Orang yang mencuri dalam sembahyang ni ialah orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, orang yang tidak menyempurnakan sujudnya. Belum lagi kena anggota-anggota sujud, dia dah bangun dah. Belum lagi
anggota-anggota yang 7 tu kena, dia dah ni. Belum lagi dia rokok tu, yang dikatakan rokok macam mana, tapak tangan mesti kena dekat mana, kan? Dia punya pinggang, bahu, kepala, macam mana kedudukan dia dah naik dah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au qala, ataupun dikatakan Rasulullah, iaitu tiada sempurna rukuknya dan sujudnya. Tiada membetulkan tulang belakang ketika rokok dan sujud. Dulu kita dah tunjuk dah macam mana rokok yang sempurna, sujud yang sempurna, kan? Jadi kita dah tunjuk dah. Mana kalau orang buat lain daripada itu, maknanya itu termasuk dalam arti kata orang yang mencuri di dalam solat. Ni kita nak kena berhati-hati, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Masuk pada tajuk yang lain, kelebihan orang yang memelihara solat. Dan datang pada hadis bahwasanya orang yang memeliharakan atas sembahyangnya dan menyempurna ia akan rukunnya, keluarlah sembahyang putih bercahaya-cahaya. Hadis diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man shalla salata liwaqtiha wa asbagha laha wudu'aha wa atamma laha qiyamaha wa khusyu'aha wa ruku'aha wa sujudaha kharajat wa hiya baydha'u safratan wa taqulu, mana baydha'u safra musfar, bahawa dia kata apa? Orang yang sembahyang, orang yang sembahyang, yang memelihara akan sembahyangnya. Dia sembahyang ni tuan-tuan, masuk waktu dan tak terkeluar daripada waktu. Contohnya kita sembahyang maghrib masuk pukul 7.24. Maknanya belum isyak tu. Sebelum masuk isyak, sembahyang tu dalam waktu dia. Jangan sembahyang maghrib 1 rakaat dapat dalam maghrib, 2 rakaat lagi dalam isyak. Memang sah, sembahyang tu sah, tapi orang sembahyang dalam waktu haram. Sembahyang dia tak perlu qada kerana dia dapat 1 waktu, kan? Ini orang-orang yang suka keluar daripada solat, sembahyang keluar daripada waktu, kan? Sembahyang melengah-lengah, kan? Dan nak terbenam matahari baru nak sembahyang asar. Nak sembahyang maghrib nanti sampai dah hilang syafaqul ahmar di langit, kan? Baru nak sembahyang maghrib, kan? Kalau kita hari ni, dia ada jam tu yang masuk je 5 minit lagi dia ada orang mengaji, kan? Surah-surah pendek. Itu dah ada waktu kecederaan tu. Waktu tu dia semarang, bukan main laju. Nah, dah laju ni tak tahu apa benda lah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu orang yang memelihara sembahyangnya dan menyempurnakan akan, maknanya rukun dia. Rukun-rukun solat tu dia, rukunnya ada 3. Nah, sama ada rukun qalbi, yang keduanya rukun qauli, yang ketiganya rukun fi'li. Disempurnakan ketiga-tiga rukun ni. Ada orang kata semayang, bila kita semayang tak perlu, mana bila nak semayangnya, niat nak semayangnya Allahu Akbar, tak perlu qasad, ta'arad, ta'yin, tak apa. Sebab memang kita dah niat nak semayang. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i membicarakan niat ni lain, kan? Menjatuhkan niat atau memuqaranahkan niat ini mesti dalam takbiratul ihram.
Ini takbiratul ihram. Memang niat nak sembahyang. Allahu Akbar. Tak ada qasad, tak ada ta'arud, tak payah besar. Tuan-tuan baca dalam mazhab Syafi'i punya kitab. Dalam mazhab Syafi'i menyebutkan apabila takbiratul ihram diucapkan, mesti di dalamnya dimuqaranahkan niat. Makna apa? Menjatuhkan niat tu. Dan niatnya mesti ada apa? 3 benda. Ada qasad, mensengajakan, ada ta'arud, menentukan sama ada dia fardu ke apa. Ta'yin tu menentukan akan waktunya. Mesti ada. Kalau tak ada tu tak sah. Tak sah. Kan? Mazhab lain tu tak jadi masalah. Contohnya mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tu dia bukan rukun. Dia jadi wajib. Wajib ni lah sesuatu yang perlu diadakan sebelum mendirikan suatu ibadat. Tapi rukun ni sesuatu yang mesti ada dalam perbuatan. Jadi ini masalah. Dia jadi keliru. Apa tu, jangan tengok YouTube banyak-banyak, tuan-tuan. Kan? Tengok YouTube banyak-banyak ni, belajar apa YouTube ni. Dia jadi maknanya besok solat YouTube namanya. Dia tak faham. Dia kena duduk mengaji juga. Dalam mazhab Syafi'i membicarakan niat, bila angkat takbir muqaranakan ni Allahu Akbar, mesti ada dalam tu. Syarat sah niat mesti ada qasad, ta'arud, ta'yin. Tak ada tak sah niat. Jadi tuan-tuan kena faham. Banyak kita dengar ni perbahasan kan? Lepas tu kita kena, mungkin dia bercakap tu atas kapasiti bukan mazhab Syafi'i, kan? Mazhab-mazhab yang lain. Kita ni masalahnya tuan-tuan, mazhab Syafi'i pun tak berapa nak boleh. Mazhab Syafi'i pun tak berapa nak boleh. Kan? Sebab itu mengajar mazhab-mazhab yang lain ni di tempat kita ni, dia tak sesuai. Dia tak sesuai. Bukan makna tak sah, bukan makna tak boleh, tak sesuai. Sebab apa tak sesuai? Kerana masyarakat awam adalah orang yang tidak berpengetahuan. Mereka bukan orang yang berkebolehan. Kalau ustaz-ustaz tak apalah, dia faham, kan? Kita ni orang yang tak berkebolehan. Jadi keliru. Ajar je lah mazhab Syafi'i. Ajarlah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah Asy'ariyah ataupun al-Maturidiyah. Itu ya sudah cukup. Jadi dia jadi masalah. Jadi kemudian di dalam sembahyang kita ni rukunnya apa? Fi'li. Fi'li ni perbuatan. Bila perbuatan ada syarat-syarat yang mengesahkan sesuatu perbuatan. Contoh, rokok. Rokok ni perbuatan, dia fi'li. Dan ada syarat yang mengesahkan perbuatan rokok tu. Kalau kita buat tak kena syaratnya, maka rokok tak sah. Ni kan? Sujud itu rukun. Dia ada syarat yang mengesahkan sujud. Kalau kita sujud tak betul, tak kena mengikut syarat, maka sujud kita tidak sah. Itu jadi masalah. Waktu hari sebelum ni kita membaca hadis, ada orang yang sembahyang, kata Rasulullah SAW, mereka tidak mendapat 1/6 atau 1/10 daripada solatnya. Kenapa? Kerana mereka tidak menjaga. Kemudian disebut apa? Jadi orang yang memelihara solatnya, menyempurnakan rukunnya, maka keluarlah sembahyangnya putih bercahaya. Sebab tu orang yang tuan-tuan, sebab tu bila kita sebut, kita baca dalam Al-Quran kan, Allah Ta'ala menyebut innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu akan menegah pelakunya. Mana orang yang mendirikan solat itu daripada perkara keji dan munkar. Kerana apa?
Kerana sembahyang itu, sembahyang yang dilakukan itu sendiri telah mencapai satu maknanya potensi sembahyang yang sebenar-benar. Dia dah sampai kepada maksud solat itu sendiri. Jadi kalau kita sembahyang, kita masih lagi terdedah dengan dosa. Sembahyang zuhur tak pernah tinggal, asar 5 waktu tak pernah tinggal, tapi dosa buat juga. Bermakna apa? Bermakna sembahyang kita tu belum mencapai lagi erti kata solat yang sebenarnya. Sebab tu kita kena usahakan. Macam mana? Mungkin selama ni kita sembahyang terkeluar daripada waktu dia, ataupun hari ni kita sembahyang, lepas sembahyangnya wirid pun tak ada, doa pun tak ada, pemalas sungguh. Dia jadi malas. Kalau tengok TV tu lama pula dia tengok. Tapi suruh zikir yang tak sampai berapa minit, malas sungguh. Assalamualaikum, Assalamualaikum, gulung tikus sembahyang. Hari ni sebab bawa tikus sembahyang, gulung dan tikus sembahyang. Kecuali kalau dia ambil tikus sembahyang masjid. Jadi tuan-tuan, ni jenis orang malas. Dia malas. Ada. Isap rokok pun bersambung, tapi kalau sembahyang tak bersambung dia dengan wirid. Jadi apa tu? Heran betul lah. Dia kata ni wirid-wirid ni bid'ah. Nak bid'ah aja. Dia suka membid'ahkan. Ulama-ulama buat tu tuan-tuan, ulama tu dia bukan bodoh, kan? Kenapa ulama-ulama dulu memang zaman Rasulullah SAW dia tak buat wirid macam kita ni, baca astagfirullah ramai-ramai, dah. Tapi wirid tu ada dibuat pada zaman Rasulullah, tapi tidak secara berjamaah. Memandangkan umat akhir zaman dia makin jauh dengan agama. Kalau tak dibuat dengan macam tu, malam Jumaat baca Yasin, ada tahlilan, kan? Pakat memang kalau tak buat tu tuan-tuan, memang pakat tak ada lah. Kan? Pakat tak ada. Kenapa bila nak kenduri baca tahlil dulu, ada doa. Kalau tak dibuat macam tu, ulama-ulama buat, mereka pakat tak ada. Dah siap tuan rumah, kita nak makan ni, makan balik. Boleh. Jadi susah tu. Sedangkan berdoa itu kan pahala ibadat. Ad-doa mukhul ibadah, kan? Zikir itu kan dia termasuk ibadat. Kita berzikir, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Orang berzikir ni boleh asbab hati boleh jadi tenang, kan? Zikir ni tujuannya apa? Untuk mengingat Allah. Zikir ni untuk ingat Allah, kan? Ala bizikrillah, berzikirlah kamu, kan? Mana kita kena ingat Allah. Zikir tentunya ingat Allah, bukan ingat siapa-siapa. Jadi dengan sebab itu ada, kerana di Melaka ni tuan-tuan, ada masjid yang dia tak mengamalkan wirid dan doa. Ada masjid. Dia orang selalu komplain dengan saya. Saya kata itu kena komplain dengan pengurusan masjid. Itu bukan dengan saya. Saya ni tak boleh buat apa-apa. Kan saya pergi kan, dia beduk pun saya kan, tak pulang modal kan. Dia memang zuhur kalau asar ke baik siapa-siapa guru mengajar, memang tak ada wirid doa. Kan? Guru yang mengajar pun tak memimpin wirid doa. Pelik benar. Kan? Sampai sekarang imam dia tak buat wirid doa. Kita kata pelik sungguh. Kan? Ni kalau pemilihan lagi sekali dia datang temu duga, memang aku tak bagi lulus. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat, tapi tuan imam tadi kita bagi lulus lah, kan? Kita bagi lulus, InsyaAllah lah. Jadi ni tuan-tuan, dia jadi pelik tau. Dia jadi pelik. Apa dah susah sangat nak berwirid? Bukan lama kan? Bukan lama kan? Jadi tuan-tuan, ya Allah, kita pun rasa hairan kan?
Besok umpamanya tuan-tuan, umpama. Kalau kita meninggal, orang masukkan dalam lubang lahat, lepas tu orang balik. Hantar engkau dah. Apa perasaan dia? Perasaan tu macam tu lah kita semayang kan. Masuk rumah, lepas tu keluar tak tutup pintu. Wah, selamat rumah tuan-tuan kan. Okay. Jadi orang yang sembahyang, menjaga waktu, menjaga rukun, maka besok keluarlah sembahyang itu putih bercahaya. Dan berkata ia, yaqulu hafizakallahu kama hafaztani. Besok sembahyang tu akan berkata kepada pelakunya, bila berjumpa dengan Allah Ta'ala, sembahyang itu akan berkata kepada pelakunya. Apa yang dikatakan oleh sembahyang? Telah memelihara akan dikau Allah seperti barang kamu pelihara akan aku. Hari ini Allah Ta'ala akan pelihara kamu seperti mana kamu dekat dunia kamu pelihara aku. Jadi besok orang dekat besok di padang mahsyar masuk dalam kubur lagi. Kan? Orang yang masuk dalam kubur lagi, kalau dia tak menjaga solat, azab tu 5 azab dalam kubur dah menanti dah. Orang yang meninggalkan solat. Orang yang mencuaikan solat, dalam kubur ada 5 azab yang menunggu dia. 5 di dunia, 5 di dalam kubur, dan 5 di akhirat. Jadi 15 azab bagi orang yang meninggalkan solat. Kan? Salah satunya orang yang meninggalkan solat ini akan didatangkan dengan seekor ular yang nama Syuja'ul Aqrab. Nah, yang akan maknanya menggigit dia, mematuk dia. Sekali dipatuk orang ni terbenam 70 hasta dalam tanah. Ini bagi orang yang mengabaikan, mencuaikan solat. Sampai hari kiamat tu, tempoh mananya dia diazab tu sampai hari kiamat. Tak tahulah kita masuk dalam kubur tu berapa puluh tahun lagi dah tuan-tuan. Kan? Mana bukan masuk tu terus kiamat besar. Nabi Adam tu wafat sampai sekarang belum kiamat lagi kan? Rasulullah dah meninggalkan kita, Rasulullah wafat 1400 tahun belum kiamat lagi kan? Rasulullah menerima nikmat dalam kubur tu berapa lama? Bayangkan tuan-tuan. Jadi ini kita nak kena ambil ingatan betul-betul kan? Mengingatkan kita ni sembahyang ni. Sebab tu disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu 'abdi yaumal qiyamah as-salat. Perkara pertama besok yang akan dihitung, dihisab di hari akhirat atas seorang hamba sembahyang. Sembahyang dulu. Sebab tu kita ni kat atas dunia ni, sembahyang ni lah yang perlu kita jaga dulu. Sebab ini yang besok akan menentukan, yang akan menentukan seseorang itu dia berjaya di depan Allah Ta'ala atau tidak. Sembahyang ni lah. Dia masuk di dalam kubur yang menentukan dia dapat kebahagiaan. Yang kita hari ini doa, Allahumma inni as'aluka min riyadhil jannah. Orang baca tahlil kan, minta doa tu, minta raudhah. Doa tu tuan-tuan akan berjaya orang dapat kalau sekiranya dekat atas dunia sembahyang dijaga. Ataupun besok khufratun minan niran, lubang-lubang daripada lubang api neraka. Mula dalam kubur lagi. Sebab tu kita atas dunia ni sembahyang nak kena jaga betul-betul. Nak diambil berat betul-betul. Sembahyang ni bukan tentunya dengan solat ni.
dia bermula daripada bab taharah, bab bersih, berwuduk. Kerana orang berwuduk tak betul, orang istinja tak betul, dalam neraka, dalam kubur lagi dah ada azab Allah Ta'ala. Kan? Bagaimana Rasulullah menyebutkan kepada sahabat, ada orang diazab sebab tidak bersih ketika mana membuang air kecil, kan? Dalam kubur lagi. Nak menunjukkan kepada kita hadis ni apa? Bahawa siksaan kubur tu wujud. Siksaan kubur tu wujud. Rasulullah yang beritahu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka sembahyang akan berkata, Allah Ta'ala menjaga kamu sebab kamu dekat atas dunia menjaga aku. Wa man shalla salati li ghairi waqtiha walam yasbaq laha wudu'aha walam yutimma laha khushu'aha wala ruku'aha wala sujudaha kharajat wa hiya sauda'u mudlimatun. Jadi orang yang ke atas dunia yang tiada menyempurnakan sembahyang. Maksud apa menyempurnakan sembahyang ni? Tadi itulah, rokok, sujud, kan, secara tak sempurna, tamakninahnya tak ada. Maka keluarlah sembahyang itu hitam lagi gelap. Sembahyang besok akan diwarnakan. Dalam keadaan sembahyang tu keluar dalam keadaan apa? Hitam. Kalau kita duduk ke atas dunia ni hitam pun orang ambil juga, tuan-tuan. Berapa ramai orang Bangla tu, oi, laku. Sebab dia rajin, kan? Orang dah tak kira dah, kan? Rupa pula ada syarahan, walaupun hitam syarahan. Laku. Ramai orang kita yang kahwin dengan orang tu, kan? Anak-anak kita yang duduk kat kampung yang maco-maco ni, kerja tak ada tapi duduk kat jambatan, duk goyang kaki, mancing, joran satu sampai petang baru seko makan ikan, kan? Orang tak ambil, muka handsome tapi malas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia malas, kan? Jadi sembahyang besok akan keluar dalam keadaan hitam. Dan dia berkata, sembahyang itu berkata, telah mensia-siakan akan nikah Allah seperti barang yang mensia-siakan akan kamu. Mana sembahyang kata, dulu dekat atas dunia engkau mensia-siakan aku, hari ini sampai waktu Allah Ta'ala akan mensia-siakan kamu. Allah Ta'ala tak ingat, tak ingat. Di akhirat kalau tak dapat perhatian, tak dihiraukan Allah Ta'ala, maknanya itu semuanya tanda kecelakaan. Ada tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian digolongkan dengan dia seperti maknanya digulungkan akan dia seperti menggulung seseorang akan kain yang buruk, kan? Jadi orang ni dia macam ibarat, tuan-tuan, kain buruk ni macam mana, kan? Kain buruk orang belak kaki, kan? Kain buruk ni orang buat, kalau dulu kita dekat kampung cerik, dijerang, buat jerang air pakai kayu, kan? Jadi kalau nak pegang dia punya pemegang tu, kalau tak ada kain buruk tak boleh pegang, kan? Kuali dulu, belanga, orang tak dulu belanga tembikar, kan? Hitam. Dia tengok macam mana cara kita memasak. Kena musim hujan, kan, nak hidupkan kayu tu pakai getah segerap. Dia naik jelaga dulu, hitam apa ni, belanga tu, kan? Kalau tak ada kain buruk tak boleh pegang. Nanti pula apa ni, belanga tu dia dah berkerak pula, nak dikikis, kan? Dia kena kikis, silap-silap kikis tembus pula.
Itu cerita dulu tuan-tuan. Zaman sekarang tak ada. Dah tak ada pakai kain buruk. Orang buat lap kaki pula. Orang buat lap kereta pula, kain buruk. Maknanya kain buruk ni Allah, nama pun biarlah kain, jangan ditambah buruk tuan-tuan. Kalau ditambah buruk memang bodohlah bunyinya. Kan? Penyapu tu bagus, kan? Tapi kalau dia kata penyapu buruk, memang buruk no. Jangan ditambah perkataan, kan? Jadi tuan-tuan, jadi itulah keadaannya tuan-tuan. Besok begitulah orang yang ke atas dunia ni mengabai-abaikan atau mencuaikan. Dia umpamanya seperti mana kain yang buruk, maka dipukulkan akan dia akan mukanya. Allah, kain buruk kalau buat sebat orang, kan? Mak kita kalau dia marah, dia pukul kita dengan kain buruk. Itu memang nampak hina benar tuan-tuan. Mana? Ataupun dia ambil kain buruk, dia cempakkan kat muka kita. Kain buruk tu dia punya bau macam-macam ada. Asam ada, belacan ada, kan? Bau asap ada, bau arak ada, macam-macam ada. Balik kat muka kita. Itu hina benar tu. Hina benar, kan? Betul. Begitulah keadaannya orang yang kembali kepada Allah Ta'ala, yang hidupnya mencuai-cuaikan sembahyang. Itulah umpama dia. Benda tunjuk apa? Orang yang mencuaikan ibadat, solat, besok di sisi Allah Ta'ala terhina di depan Allah. Walaupun kat atas dunia ni pakaiannya cantik, kan? Hidupnya selesa, mewah, kan? Duduk di dalam rumah yang besar dan sebagainya. Atas dunia. Tapi kembali besok daripada Allah, dia umpama macam kain buruk, kan? Tak ada nilai tuan-tuan. Harta tak boleh menolong dia. Kekayaan tak boleh menolong. Anak-anak tak boleh menolong. Semua tak boleh tolong. Tak boleh tolong dia. Jadi dengan sebab itu hidup kat atas dunia ni jaga solat. Solat ni jangan ambil berat tentang masalah solat. Dan lagi disebutkan pada hadis, sesungguhnya sembahyang itu menetapkan segala anggota dan kelakuannya, dan mengkhusyukkan dia dan menkhudukkan akan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas salatu tamaskun wa tawadhu'un wa tadarru'un. Jadi sembahyang ni tuan-tuan menetapkan segala anggota. Bila orang masuk di dalam solat, tak boleh main-main ni. Nak menggaru pun ada kaedah. Kalau dia dalam sembahyang, dia nak gatal, dia kata gatal. Nak menggaru pun ada kaedah. Kerana apa? Dalam sembahyang ni menetapkan segala anggota. Jangan bila dalam sembahyang duk meluruk janggut. Duk meluruk janggut. Batal solat. Hatta kalau gatal sangat pun, nak menggaru tu pun, kan? Nak menggaru tu tak boleh macam ni tu. Sedapnya bercakap pula tu sedap. Lagi batal. Dia nak menggaru tu, dia meletakkan tapak tangan dia, kerana dia garu tu merupakan perbuatan kecil. Dia garu selagi mana dia tak angkat, letak, batal. Dia jadi perbuatan kecil apabila dia meletakkannya. Dia garu. Jadi perbuatan kecil, kan? Dia tak merosakkan solat. Tapi kalau dah garu macam ni, garu belakang, ada orang sembahyang dia suka mematah-matahkan jari. Dia suka mematah-matahkan jari. Itu membatalkan solat, kan? Jadi makna itu menunjukkan tak tetap sama ada anggota atau kelakuannya. Kerana tidak tetap anggota dan kelakuan itu akan menghilangkan khusyuk dan khuduk dalam solat. Menghilangkan khusyuk, khuduk dia depan Allah Ta'ala.
Kan? Macam kita baca Quran. Kita baca Quran hari ini hilang khudu' dengan Allah. Apa sebab kita baca Quran hilang khudu' dengan Allah? Kan? Sambil-sambil baca Quran kan, Yasin, duk main WhatsApp. Khudu' ni hilang dengan Allah. Apa dia? Adab. Kan? Tengah-tengah baca Quran tu, handphone naik tu. Berhenti kejap tu, tak ada sadaqallah. Berhenti kejap tu, tengok. Ni handphone mahal ni. Kan? Duk tengok dulu. Tadi baca kan. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Naik nada dering tu, maknanya WhatsApp pun keluar. Dia tengah baca tu, dia boleh slide. Kan? Itu maknanya orang tak beradab. Orang kurang hajau namanya. Bahasa yang paling kasar lah. Dia kata ni memang Melaka sungguh, pure. Kan? Tu tak ada adab. Orang kalau panggil kita pun tuan-tuan tengah baca Quran, kena habiskan ayat tu. Sebut dulu sadaqallahul azim, baru boleh jawab. Tidak, tak beradab dengan Allah. Kami guru-guru kami tak tahu. Kalau kita ni main-main bersembang, dia halau. Kalau yang buta tu dia tak nampak. Dia orang buta dia pakai tongkat. Dia dengar je suara ni, dia tongkat ni. Dia cangkuk leher kita kalau dapat. Siap lah. Maut dikejar je. Kan? Orang Arab ni lah tapak tangan kita 2 kali kita ni. Kalau dia kompang kat tengah belakang tu, rasa penuh dia punya belakang. Dia punya tapak tangan tu penuh belakang kita tau. Kan? Itu tuan-tuan. Dia cukup marah kita bersembang tentang Quran. Adab tak ada. Jadi maknanya orang yang sembahyang kalau sekiranya tak tetap dia punya anggota dan kelakuan, akan hilang khusyuk. Khusyuk dia hilang. Itu sebabnya sembahyang ni disuruh di dalam mihrab. Sebab tu Rasulullah SAW kalau sembahyang di rumah ada mihrab. Mihrab ni apa? Kubu. Sembahyang tu hampir dengan dinding. Kan? Kita sembahyang di tengah alam buana. Allahu Akbar. Kapten Zana tengah Kapten Zana. Siap tengok kan? Sembahyang di alam buana di tengah-tengah rumah. TV tengah buka. Kan? Sambil-sambil baca Quran tu sempat jeling tu cerita Korea tu. Cerita Korea. Macam mana tuan-tuan? Kan? Lepas tu dia tak kena, adab dia tak kena. Lepas tu semayang ni Rasulullah ni ada bilik solat ni. Ada bilik satu khas untuk semayang. Kan? Dia semayang dalam tu, maknanya dia punya pandangannya terkawal. Itu sebabnya kenapa? Tuan-tuan, orang Arab ni dia suka dia pakai imamah tu kenapa? Kan? Satunya kerana itu sunnah Rasulullah dipakai tu. Rasulullah sebab pakai, Rasulullah ni memakai seperti mana seorang perempuan dia pakai tu. Itu sunnah. Pakai tu memang sunnah. Selain daripada serban, memakai itu dia sunnah. Sebab Rasulullah pakai. Yang keduanya pakai ni tutup ni, dia menahan pandangan mata, mengawal pandangan mata. Itu sebabnya orang Arab tu dijatuh sampai ke depan. Sebab dia semayang tu kalau dia pandangnya nampak dia punya kain tu menghadang pandangan dia. Kita ini semayang puas-puas. Kau semayang cepat aku kan. Kita ni lain parti kan. Siap cakap. Kan? Jadi terbuka. Kan? Sebabnya kalau kita nak dapat khusyuk sembahyang, cuba pakai. Pakai. Orang lelaki tu pakai. Tapi kat sini kipasnya gergasi. Sujud je hilang je serkup kita. Kan? Ada masalah pula. Gergasi. Sejadah pun boleh hilang.
Allahu Akbar. Naik dah tak ada dah jadah. Kan? Tudung macam tu lagi dah pula. Kan? Kita jangan anggap orang Arab tu pakai tu budaya, dah bukan budaya. Satu tu kerana sunnah. Sunnah pakai tu. Rasulullah pakai. Kan? Yang keduanya bila pakai itu terjaga dia punya pandangan dia. Jadi tuan-tuan kita kalau sini pakai, orang dekat sini pakai, orang kata orang alim pula. Tak apa pakai tu, siapa yang datang pakai macam tu kena jadi imam. Pakai semua tak pakai. Kan? Semua tak nak pakai. Pakai macam tu kena jadi imam. Orang tu jolok kelapa. Nah, kerja kat kampung jolok kelapa. Dia datang masjid pakai itu. Dah inilah imam, buat dia pakai ni. Maut. Rokok tak bangun-bangun dia tuan-tuan. Kan? Tu jangan main. Jangan tolak-tolak sebarang-sebarang. Kan? Nanti dia sujud tengok-tengok imam dah tak ada. Dia ada pintu. Rupanya imam dah lari tu. Jangan buat macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah nanti kita sambung lagi bicara kita, insya-Allah kira ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.